Hai, Assalamualaikum, salam sejahtera, salam kenal daripada saya. Saya Khairul, saya daripada Together Career. Hari ini saya nak tunjukkan macam mana step by step cara kita nak pasang dan cara kita nak gunakan baby carrier ni pada, especially untuk Together ID lah. Kebanyakan orang punya pengguna yang beli Together ID biasa dia akan tertanya macam mana caranya, atau macam mana nak pasang, macam mana caranya kita nak gunakan produk ni, macam mana kita nak pakai kat badan kita. Okey, bila kita beli dah, kita dah sampai, bila kita dah dapat produk. Okey, ni dah contoh kita datang dalam beg macam ni, tak Saya akan tunjukkan daripada mula sekali, daripada kita dapat dalam bungkusan. So kita akan dapat dalam beg macam ni, dalam beg yang ada berisi carrier dalam ni. So kita tengok, ni dah storage bag, tempat simpanan untuk carrier. So kalau kita akan tengok kat sini, dalam dia, dekat tepi dan kiri kanan ni ada satu tali untuk kita buka, kita keluarkan. Dalam ni biasanya selain daripada free gift atau bahan asas yang ada, selain daripada bag ni, kita juga ada head support macam ni. Head support ni, okey, ni contoh head support. Head support ni ada kalau yang bentuk all lah. Kalau bentuk biasanya, yang bentuk yang design biasa, dia macam-macam design yang ada. Tapi ni adalah satu contoh head support. Dan juga kita ada carrier yang digulung dalam ni. Okey, dia akan dalam bentuk bag macam ni. Ada cara sebenarnya macam nak gulung carrier ni. So nanti saya akan tunjukkan lagi macam mana untuk lipat carrier ni lepas digunakan, supaya bila kita lipat dalam kemas macam ni, dan kita boleh mudah untuk simpan dalam beg, dan kita tak adalah nak campak dalam bonet kereta macam tu kan. Sebab carrier ni kebanyakan ni kita gunakan di luar. Actually macam ni dekat rumah pun banyak jugalah. Sebenarnya kadang-kadang orang cakap saya pakai carrier ni pakai kat luar, jarang saya pakai kat rumah. Tapi dekat rumah tu kadang-kadang bila anak kita yang jenis tak nak berletak, anak kita yang selalu kita nak mengemping ataupun selalu nak ada dengan kita, so dia dengan ada carrier ni akan mudahkan kita ada tangan ekstra untuk buat kerja bila dia melekat kat badan kita. Okey, saya tak nak cerita pasal masa tu. Saya nak tunjuk anda macam mana bila anda dah dapat carrier ni, baby carrier ni first time anda guna pertama kali kan. So bila anda guna pertama kali, saya nak tunjuk macam mana nak guna dia. Okey, kalau kita tengok, okay, saya letak dulu kat bahagian tepi head support dengan bag tadi. Nanti saya tunjuk macam nak pasang head support. Okey, dekat sini ada satu buckle. So kita akan dapat carrier tu dalam keadaan macam ni. Inilah dalam bentuk macam ni. So kalau tengokkan kat sini ada beberapa bahagian yang perlu dipasang. Okay, saya akan tunjuk step. Tapi yang perlu kita tahulah, untuk Together ID ni kebanyakan pengguna dia tak pasti apa bezanya Together ID ni dengan Together ID. Apa beza dia, dia beli je bila seller cakap okey nak cik sesuai untuk guna Together ID. So kita pun ni pun okey saya beli Together ID, tapi tak tahu function apa beza function dia. So okey, ni Together ID. Together ID ni boleh pakai daripada newborn sampai umur 2 tahun. So bila pakai sampai umur 2 tahun, yang pastinya kita kalau tengok, maknanya baby 2 tahun dengan baby newborn dari 2 tahun, dia akan menjadi bentuk badan yang beza. Dan ialah kalau newborn kan badan dia kecil kan. So macam mana dia nak laraskan? Kalau perbezaannya carrier Together ID ni, dia boleh laras ikut bentuk tubuh badan baby dan juga memakai. So tengok kat sini beza fungsi pertama dia. Okay, saya nak tunjuk dulu kat sini. Kalau kita tengok, kita dapat first kali, okey, macam inilah keadaannya. Kalau tengok dekat bahagian belakang dia satu butang tau. Butang ni ada 3 klip. So untuk guna pertama kali kita nak pakai kan, so kita kecilkan kat bahagian sini, boleh laras. Boleh laras maksudnya kita tengok ada 3 bahagian, 3 button bahagian yang berbeza yang boleh kita kecilkan, supaya bila kita kecilkan dia, baby akan duduk dalam carrier ni tak dalam kursi yang terlalu mengangkang. Dia akan duduk dalam kursi yang ergonomik lah. So kaki dia akan terjulur dan dia akan dapat bentuk M shape macam tu. Apa bentuk M shape nanti saya akan tunjuk. Okey, yang kedua, kalau kita tengok dekat kiri kanan dia kat sini, kiri kanan dia ada ni tau, ada tali. Yang special ni Together ID ni ada tali. So ada tali ni, kita tengok macam baby ni kan, dia ada datang dalam tinggi yang berlainan tau. Ada yang panjang dia 30 cm, ada yang panjang dia 40 cm, ada yang panjang dia 25 cm. Kita bila keluar, so bila dia datang dalam keadaan dia punya kepanjang tu beza-beza. Jadi kita nak pakai sampai 2 tahun kan, so kita kena pastikan dia boleh pendekkan lah, supaya nanti tak ada ruang bahagian tepi dia tak terlalu tinggi. So boleh tarik kat sini, so kita ada pendek yang berpendek ni, kiri dan kanan. Special tu Together ID ni. Okey, selain ni boleh pendekkan kiri dan kanan ni juga. Kalau encik tengok ataupun tengok dekat sini, dia ada satu bahagian tau, kita ada level 1 dan level 2. Level 1 dan level 2 ni bermaksud bila macam contoh dia baby nipple ni masih rendah, so untuk dia tak terlalu tenggelam atau terlalu ke kita tak nampak dia tenggelam ke dalam kan. So dia boleh pendekkan macam ni.
So dia level 1 lah. Contoh kalau dia dalam tempoh 0 hingga 4 bulan, dia masih kecil, so masih pendek lagi kan. So dia akan support lah bahagian kepala dia, dan dia tak terlalu macam wah tenggelam ke dalam macam tu. Okay. So yang pakai je selalu baby sebulan, baby 2 bulan ni, baby newborn yang kita betul-betul nak pakai ni kan. Okay. Selain dekat situ, kalau perasan dekat satu bahagian tepi ni juga ada apa ni, ada dekat bahagian tepi ni ada apa ni tau, cerut kat bahagian leher. So bila ada cerut kat bahagian leher ni, bila macam baby tu, kita tahu baby newborn ni leher dia tak kuat lagi. So kita boleh cerut ataupun kita boleh kecilkan bahagian ni supaya bukanlah cerut kuat sangat, so supaya tak ada ruang kosong kat bahagian belakang ni, jadi baby boleh duduk dalam keadaan selesa. Okey. Macam itulah 4 fungsi utama yang kita tengok. Boleh kecilkan sini, boleh pendek kiri kanan, boleh tinggi dan rendahkan body panel dia, dan juga cerut dia dekat sini. Okey. Ayah tu saya nak tunjukkan macam mana cara nak pakai carrier ni bila first time kita dapat. Okey. First kali. Okey. Ni basic sangat lah. Saya akan ajar basic betul macam ni. Kalau tengok cara nak pakai macam ni kan. Kalau kita dapat button-button kat dalam ni, dah bahagian dalam. So bahagian dalam ni kita boleh kecilkan macam ni. Okey. Lipat macam ni. Contoh kan, lipat macam ni bahagian dalam yang button ni dalam bahagian perut kita. Okey, bila kita pakai, kita tak perlu pakai macam macam ni susah-susah payah nak pakai sangat tu tak. Nak kena apa ni? Nak kena tangan, nak kena adjust semua, tak payah. Kita longgarkan je. Okey. So kita longgarkan, kita pakai macam push back. Kita pakai ke depan je. Bila kita pakai ke depan macam ni. Okey. Bila kita pakai kat depan, dekat sini kalau kita nampak, okey saya tunjuk okey, ada satu getah tau, nampak? Getah, so masukkan buckle kat dalam ni. So bila masukkan kat dalam ni, contoh dia satu safety ciri keselamatan je. Bila dia masuk kat dalam tu, contohlah kita klik tak betul, so dia tak terbuka. Okey. So masukkan dan kita boleh klip. Okey. Okey macam tu. Lepas tu kita pusing. Senang je pusingkan dia ni. Okey. So bila kita dah tu, kita tengok kat sini, kita boleh kecilkan, kita boleh besarkan. So untuk permulaan ni, bila kita baby yang newborn atau baby yang baru sebulan, 2 bulan kan, kita tak payah button dulu. So kita kecilkan dia, nanti kita adjustkan dia. Okey, fungsi button ni sebenarnya supaya tak nak bagi bahagian yang bergulung je. So bila dia melekatkan badan, so insyaAllah dia tak akan bergulung lah. Bahagian buckle ni kan, so dia tak bergulung macam ni. Jadi kita ni je. Okey. Okey, lagi satu, ramai orang bila dia pakai carrier, dia suka pakai macam ni tau, yang lebih tepi, sisi tepi. Dia pakai macam ni. So bila pakai ke bawah macam ni, bila kita letak baby akan duduk dekat tengah-tengah body panel. Dia tak duduk bahagian hujung. So cara yang betul, dia kena pakai kat sini. Okay. Dia kena pakai lurus selari. Yang penting selari kat sini. Okey, yang penting dan yang satu lagi, dia kena atas pinggang. So ni pinggang saja. So saya pakai tinggi atas pinggang. So apa saya pakai tinggi atas pinggang? Kalau kita pakai rendah sangat lah, kita ambil teori macam ni lah. Contoh kalau kita dokong baby, kan? Kita mana dokong baby rendah macam ni? Kita tak dokong baby macam ni. Kita tak dokong baby macam ni. Kita akan dokong baby macam ni. Betul tak? Baby dia, tulang peha dia atas lengan kita. Kita akan dokong dalam posisi macam ni. Sama juga kalau kita pakai carrier, kita macam dokong macam ni. Okey, ni sekarang posisi ni, tengok posisi ni saya dokong. Kan? Okey, bila saya tengok, okey, first time kali. Okey. Kita ambil baby, kita letak macam ni. Okey. Kita betulkan bahagian punggung dia, kaki dia macam ni. Jangan risau macam anak saya terkangkang sangat nanti. Tak, ni bukan posisi terkangkang, ni lah posisi ergonomik. So baby duduk pun, kalau kita dokong baby pun, kita akan dokong dia macam ni, tak? Kita akan sapu ampu bahagian peha dia dan punggung dia. Macam ni. Mana dia kita dokong macam ni? Tak, kita akan dokong macam ni. Kita tak dokong baby kita macam ni, tak? Macam ni lah dokong. Tak, kita akan dokong macam ni. Okey. Bila letak macam ni, okey, yang pertama, so ambil carrier ni, naikkan satu, pakai satu, pakai dua. Okey. Dah pakai. Okey, lepas tu bahagian belakang ni kan, dia ada chest strap tau. So chest strap ni sambung. So ada orang dia akan ada masalah, tak sampai lah, tangan saya tak sampai. Just dah siap-siap, dia boleh turun dan dia naik kan. Saya siap-siap supaya dia sampai. Okay, dah nice kan macam ni. Okay. 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 Macam ni agak posisi pertama kita pakai. So kita boleh adjustkan supaya baby duduk dalam keadaan macam ni. Tangan dia macam ni. Okay.
Kalau perasan kan, okey. Kalau perasan dekat sini, kalau kita perasan satu lagi, cara kita nak adjust baby ni kan. So tangan kita masukkan bawah punggung baby, yang dia panggil teknik hip tuck. So kita masukkan jangan dalam punggung baby ni. Tolak kain ni ke depan, adjustkan punggung baby supaya baby duduk center. Yang pada center tu macam mana tau? Dia beberapa lipat lutut dia ke bawah lipat lutut dia lah. Macam tu. Okay. So jangan kita macam paranoid sangat. Oh risau lah anak saya tak selesa ke apa kan. Buat first time mungkin dia rasa macam apa ni first time, benda yang baru. Benda yang first time dia baru cuba. So sini tengok dia boleh naik kan. Boleh support dah baby. Support leher baby. Buat masa ni tak payah pakai head support lagi lah. Bila macam baby newborn macam ni, ni size newborn. Untuk baby bawah 5 kg saya pakai ni. Macam ni lah cara nak adjust ni. Okey, jangan bimbang tentang tali yang berjujuran ni. Setiap tali yang berjujuran ni dia boleh kemaskan tau. Contoh macam ni, tali ni berjujuran. So kita kemaskan. Kita gulung. Lepas tu ujung dia kita masukkan. Okey, kalau perasan ni satu. Dah ajar teknik hip tuck, dah ajar masuk tadi kan. So dah ajar adjust tadi kan. Okay, macam ni lah posisi dia. So macam ni tengok. Posisi yang selari. Betul tak? Macam ni tali belakang ni panjang kan. So kita boleh gulung je, kemaskan. So yang kita risau sangat macam macam lagi berjurai lah, banyak sangat tali kat sini. Macam mana nak adjust ni? So kita boleh kemaskan je, gulung. Dan kita selitkan dekat getah dia. Dia ada getah kat ujung tu. So masukkan kat getah tu. Okey, lagi satu. Ada dua lagi saya tak nak tunjukkan kat sini. Kalau perasan dekat tepi ni ada buckle, betul tak? So ada buckle. Dan ada kat bahagian sini ada 1 inci, bahagian 1 inci. So yang ni kita just pakai je. Supaya kita pakai just nice je. Kita jangan pakai ketat. Sebab apa? Kalau kita pakai terlalu ketat, dia akan menyebabkan tulang belakang baby akan jadi tegak. Padat macam tu, betul tak? Bila kita hitung berat. Tapi bila kita dalam biaran susu ni, dalam 0 hingga 6 bulan, baby dia ada perlu dalam proses pembentukan tulang belakang dia. So dia kena ada bentuk C shape macam ni. Lepas tu dia ada bentuk M shape macam ni. Okay. Dia bentuk C shape dan M shape macam ni. Okay. So kalau kita nak tahu betul ke tak cara kita pakai tu, kita boleh cium dahi baby tanpa kita perlu turun menunduk. Dan kita nak tahu kalau kita dalam posisi biasa lah sebenarnya. Posisi yang biasa kita posisi yang biasa kita dokong baby, yang kita tak pakai carrier lah kan, kita nak dokong baby ni. Awak tengok, ini lah posisi dia. Sekejap, saya tekan bahagian tepi ni. Satu lagi bahagian sini kan. Clip just nice je supaya tangan baby sangkut. Jangan sangkut bukan untuk tak ada tangan tepi untuk kan. So pakai longgar je kat sini. Dia hanya boleh pakai ketat bila baby tu dah 6 bulan ke atas. So dia akan support kat bahagian sini dengan bahagian sini. So kita pakai carrier, tujuan dia nak terberatkan terbahagi yang baik seluruh badan lah. So dia bagi terbahagi kat sini, kat sini. Dan sekarang ni sebab dia tak ada berat sangat, 4 kilo, 5 kilo. So 2 tempat dah cukup untuk support berat dia. Okey, lagi satu. Kan? Bila kita dah adjust macam tu, tada, dah siap. Kalau cakap apa ni? Kalau cakap selesa ke baby dalam tu, macam mana keadaan dia macam tu, dia okey je ni. Tak nangis kan? Memang lah patut boleh nangis sudah. So kepala dia keluar macam ni. Untuk produk Together ID ni, dia ada juga cara untuk nursing dalam carrier. Itu nanti kita buat video. Bukan saya lah, takkan macam mana saya nak nursing pula kat dalam carrier ni kan. Okey. Bahagian head support tadi macam kadang-kadang ada orang macam confused. Dapat dia hantar gambar macam ni. Contoh kan, dia hantar gambar macam ni. Cik, apa ni, saya dapat head support gambar tu balik corak dekat bahagian belakang. Sebenarnya cara nak pasang head support ni macam ni. Kalau tengok macam ni, batik dia ni bahagian sini kan. So lipat dulu macam ni. Barulah kita klipkan. 1 2 3. So bila naikkan tadi, macam ni lah keadaan dia. Kita pakai ni Together ID. Okey. Macam ni.
Okey, semoga dengan penerangan saya ni akan... Oh, satu lagi saya terlupa nak beritahu. Kalau macam saya, dengan ketinggian saya 168 hingga 169 kot tinggi saya kan. So, tengok dekat bahagian sini, dia melekatkan badan. Kadang-kadang ada yang mak-mak yang jenis pitai, jenis badan kecil. Bila dia pakai, macam mana dia pakai pun, shoulder strap ni kita tak ada spesifik kan ikut saiz badan pakai, betul tak? Tapi kalau tengok dekat sini ada satu, bila kita pakai macam jenis perempuan badan kecil 170, 150, macam saya kecil badannya. So bila pakai dia akan ada ruang kosong macam tu. So ada ruang kosong kat bahagian sini. So macam mana untuk mak-mak jenis pitai ni, kat sini ada satu perfect fit adjuster. So kita tarik supaya dia melekat, sedap melekat dengan badan shoulder strap ni. Macam tu lah. Okay. So jangan risau baby dia dalam posisi, bila dia dalam posisi ni dia pandai lah cari nak tidur belah mana, nak tidur belah sini ke, nak tidur belah sini ke. Kan. So dia akan selesa dengan diri dia. Kalau cakap baby saya tak lemas ke dalam tu. So sebenarnya bila macam ni dalam posisi ni, dia dalam posisi yang dia biasa dalam perut tau. So dia dekat dengan jantung kita, dia dengar bunyi biasa dia dengar dalam perut kita. Okey, setakat tu je kot pandangan saya berkenaan dengan tugas diary, cara nak pakai tugas diary. Okey, bila dah pakai ni pula, mesti ada cara macam nak buka ke kan. Takkan main buka. Okey, first time lah kan. Bila cakap tugas diary memang kena pakai 2 orang ke? Saya pakai seorang je. Cik pakai batung. Tak, kalau saya pakai baby pun saya pakai seorang juga. So bila kita pakai macam ni kan, kita pakai macam ni, cara nak buka ni macam senang je. Pertama kita pegang bahagian sini. Pastikan pegang tau. Jangan main buka kat bahagian pinggang lah, buka bahagian tepi ikut suka kita. Dan kita je mana kita nak buka, kita buka. Okey, kita dah buka. Pertama sekali pegang baby kat bahagian belakang tangan kita sampai ni. Okey, satu dah buka. Okey, turunkan pertama satu. Okey, turunkan lagi satu. Okey, lepas tu kita angkat baby lagi, kita letak baby. Ini dah dia baby model kita. Kan, scary kan? Okey, setakat tu je penerangan saya. Kalau tak faham, bila tengok video ni masih lagi tak faham, boleh WhatsApp saya dan saya akan tunjukkan cara untuk pakai. Kita akan buat live video. So untuk servis kita kan, untuk produk yang lifetime warranty macam ni, selagi anda menggunakan produk kami, selagi itulah ada warranty, anda pembeli yang pertama first time pakai. So apa ni, saya akan bantu anda, saya akan pastikan anda pakai dengan selesa. Jangan bimbang kalau first time baby rasa macam kita rasa macam baby tak selesa, sebab dia dalam proses nak biasakan diri je. Okay, bye.